Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pilihan raya semakin dekat, maka dengan itu semakin ramailah orang yang mulai sekali lagi tunggang menunggang. Terutamanya MA63 di Sabah ditunggang dan banyaklah tuduhan-tuduhan liar terutamanya kepada parti-parti yang memang memperjuangkan isu MA63 seperti APCO. Hari ini saya ingin berkongsi kepada anda semua. Saya harap kepada anda, sama ada anda penyokong atau pembangkang atau suka atau tidak suka, anda perlu dengar video ini dengan teliti sehingga selesai supaya anda mendapat gambaran sebenar apa yang berlaku. Orang bijak bercakap berfikir dahulu. Ya, jadi kerana itu orang bijak suka mendapat ilmu. Jadi sama ada anda suka atau tidak, tapi sukalah kepada ilmu. Orang yang suka ilmu, dia akan tenang mendengar, dia akan kekal mendengar, dan akhirnya dia buat keputusan yang bijak. Persoalan yang selalu diutarakan kepada saya, di manakah APCO when Sabahan needed them the most? Seolah-olah APCO ini umpama menjadi alat kepada kerajaan dan PH sahaja. Yang dimaksudkan ialah, yang pertama, pada September 2023, APCO menarik balik saman pemula kepada kerajaan. Yang kedua, di mana suara APCO dalam kerajaan ketika isu kedaulatan perairan negeri Sabah dicabuli, iaitu berkaitan dengan blok Ambalat yang kaya dengan sumber mineral, gas asli dan minyak. Di mana wakil suara Sabah dalam kerajaan ketika APCO diperlukan. Kenapa APCO disisihkan dalam membuat keputusan berkaitan hak dan kedaulatan Sabah? Jadi ini jawapan dia ya tuan-tuan dan puan-puan. Ini jawapan dia. Mari saya kongsikan kepada anda jawapan dia. Bagi anda yang memang betul-betul gentleman, dengar sampai habis. Supaya anda tahu ilmu pertama. Kedua, anda tahu jawapan dia. Jadi hari ini saya ingin kongsikan kepada anda satu jawapan daripada seorang lawyer, daripada seorang ahli Dewan Negara. Ya, dengar dengan teliti. Ini jawapan dia. Saya terpanggil untuk menjawab dan memberi penjelasan kepada beberapa persoalan dan tuduhan yang telah dilemparkan terhadap parti saya dan APCO. Saya mohon kepada yang berminat untuk memahami berkenaan dengan isu ini agar dapat mengambil masa dan bersabar dalam membaca penjelasan yang saya berikan di sini agar segala kemuskilan dan kekeliruan yang timbul dapat diperbetulkan. Soalan pertama tadi, di mana APCO when Sabahan needed them the most? APCO seumpama menjadi alat kepada kerajaan dan PH sahaja. Nombor 1. September 2023, APCO menarik balik saman pemula kepada kerajaan. Jawapannya, realitinya pada 3 hari bulan Jun tahun 2022, dua orang wakil rakyat daripada APCO, YB Dato' Ewan Benedict dan YB Dato' Sri Panglima Wilfred Madius Tangau, adalah di antara daripada 12 wakil rakyat Sabah daripada APCO, daripada DAP dan PKR yang telah memfailkan saman pemula atau disebut sebagai OS terhadap Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Terhadap Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah di Mahkamah Tinggi. Di Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak di Kota Kinabalu. Saman pemula ini adalah untuk mendapatkan perintah mahkamah supaya Kerajaan Persekutuan mengiktiraf dan memenuhi hak perlembagaan Sabah seperti yang termaktub di bawah Perkara 112C dan Seksyen 2/1 bahagian 4 Jadual ke-10 Perlembagaan Persekutuan. Hak perlembagaan memperuntukkan hak istimewa kepada Sabah
untuk menerima geran khas dengan kadar 2/5, iaitu menggunakan formula 40% daripada hasil bersih persekutuan yang telah diperoleh dari Sabah. Nombor 2. Hakikatnya juga ini merupakan tindakan undang-undang yang pertama kali dibuat oleh wakil-wakil rakyat dari Sabah terhadap tuntutan pengiktirafan dan pengembalian hak negeri Sabah seperti yang termaktub di dalam MA 63. Hakikatnya juga setiap wakil rakyat yang telah menamakan diri mereka sebagai plaintiff dalam saman pemula ini adalah rakyat Sabah dan tidak kira dari mana asalnya atau latar belakang parti politik mereka. Nombor 3. Perlu juga ditekankan bahawa wakil-wakil rakyat daripada APCO dan DAP dan PKR pada waktu tersebut adalah pihak pembangkang dalam kerajaan persekutuan maupun dalam kerajaan negeri Sabah. Dan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri Sabah pada waktu tersebut telah membantah dan mahu agar saman pemula ini dibuang oleh mahkamah yang disebut dalam kurungan struck out by the court. Walaupun niat wakil-wakil rakyat ini adalah untuk mendapatkan balik hak-hak ini kepada rakyat Sabah seperti yang diniatkan dalam MA 63. Nombor 4. Secara ringkasnya, untuk mencapai matlamat ini, saman pemula tersebut menuntut beberapa perkara seperti berikut. A. Pertama, kerajaan persekutuan perlu mendedahkan kepada kerajaan negeri Sabah hasil bersih tahunan yang telah diperoleh selama ini daripada Sabah. B. Kedua, kami juga memohon pengisytiharan bahawa semakan sepatutnya dilakukan pada tahun 1974 dan pembayaran berterusan dengan jumlah tetap iaitu RM26.7 juta bermula tahun 1974 tidak terpakai dan sebaliknya perlu disemak dan diambil kira berdasarkan premis dan formula 40%. Dan ketiga, C. Pengisytiharan bahawa semakan pada tahun 2022 semakan 2022 menurut Seksyen 112D Perlembagaan Persekutuan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah adalah tidak berperlembagaan, terbatal dan tidak sah dan tidak berkuat kuasa. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, untuk mendapatkan hak MA 63 yang telah hilang, wujud dua pendekatan yang ada untuk mencapai objektif ini. Pertama, dengan membawa tindakan undang-undang ke mahkamah. Atau kedua, untuk membuat perundingan di antara pihak kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan untuk melaksanakan sepenuhnya hak MA 63. Nombor 6. Selepas pilihan raya umum ke-15, berlakunya peralihan kuasa dan pembentukan kerajaan persekutuan yang baru, iaitu kerajaan perpaduan yang diketuai oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nombor 7. Pada waktu ini, plaintiff-plaintiff atau wakil-wakil rakyat dalam saman pemula ini telah menjadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan. Pada waktu ini juga telah dibangkitkan pendapat undang-undang berhubung kedudukan plaintiff-plaintiff dalam saman pemula sebagai ahli kabinet persekutuan dan sebagai ahli kerajaan persekutuan yang baru dan adalah tidak wajar dari segi undang-undang atau disebut sebagai unsustainable under the law untuk wakil-wakil rakyat ini meneruskan saman menyaman diri mereka sendiri, memandangkan mereka lah kini adalah sebahagian dan mewakili kerajaan persekutuan. Maka nombor 8, maka keputusan perlu dibuat sama ada untuk meneruskan tindakan mahkamah sebagai plaintiff
telah diambil kira juga yang mana keputusan akhir mahkamah terhadap saman pemula ini boleh mengambil masa bertahun-tahun lamanya untuk menemui penyelesaian. Kerana rayuan-rayuan yang akan dibuat ke Mahkamah Rayuan dan seterusnya ke Mahkamah Persekutuan. Nombor 9, atau mengambil pendekatan menjadi sebahagian daripada pembuat dasar, pembuat keputusan sebagai anggota dalam kerajaan persekutuan, yang mana dalam kedudukan sebagai sebahagian daripada kerajaan persekutuan dapat memberi pandangan, dapat memberi penjelasan dan dapat mempengaruhi keputusan-keputusan dalam pengembalian serta pelaksanaan hak-hak Sabah dalam MA 63. Nombor 10. Wakil-wakil rakyat APCO atau plaintiff-plaintiff dalam saman pemula tidak boleh mengambil kedua-dua pendekatan pada satu masa yang sama, tetapi perlu membuat keputusan untuk memilih hanya satu daripada pendekatan ini. Pada waktu yang sama, nombor 11, pada waktu yang sama juga telah diambil kira bahawa jawatan kuasa teknikal dan Majlis Tindakan Pelaksanaan MA 63 iaitu dikenali sebagai JKT MTPMA 63 telah dibentuk selepas pembentukan Kerajaan Persekutuan yang baru. Tujuan jawatan kuasa tersebut adalah untuk meneliti, berbincang dan menunaikan hak perlembagaan Sabah dan Sarawak seperti yang telah dimaksudkan dalam Perjanjian Malaysia 1963. Salah seorang plaintiff dalam saman pemula tersebut, iaitu YB Datuk Ewon Benedict, telah diberi tanggungjawab dan kepercayaan dan telah dilantik sebagai ahli tetap di dalam jawatan kuasa teknikal yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga adalah Timbalan Perdana Menteri dan kejawatan kuasa Majlis Tindakan Pelaksanaan MA 63 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dengan pelantikan ke dalam kedua-dua jawatan kuasa ini, membolehkan suara dan tuntutan daripada plaintiff-plaintiff atau wakil-wakil rakyat dalam saman pemula tersebut didengar, dapat dipertimbangkan dan dapat diterima. Hasilnya, Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN 1995 telah dipindah di Parlimen, yang mana kita terdapat wakil dari Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak di dalam Lembaga Pengarah LHDN, yang mana pendedahan terhadap jumlah bersih daripada hasil yang dikutip atau diperolehi dari Sabah setiap tahun akhirnya dapat dibuat dan diketahui kepada setiap wakil Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. Nombor 15. Kerajaan Persekutuan juga telah menggantikan semakan lama tahun 2022 dengan menaikkan pembayaran berbentuk interim sebanyak 300 juta ringgit Malaysia pada tahun 2023 dan pembayaran interim seterusnya telah dinaikkan kepada 600 juta ringgit Malaysia pada tahun 2025. Apa yang penting dalam perkara ini adalah semakan baru ini juga menyatakan dengan jelas bahawa ia adalah pembayaran interim atau berbentuk sementara, sehinggalah pembayaran berkenaan dengan 40% ini dimuktamad. Bermaksud, pembayaran interim ini tidak menjejaskan hak Sabah untuk menuntut pemberian khas berdasarkan formula 40% untuk tahun-tahun tersebut. Dan tahun-tahun yang terjejas
Berbeza dengan pembayaran semakan tahun 2022 yang dibuat terdahulu dalam kerajaan sebelumnya. Inilah antara hasil awal daripada pemfailan saman pemula oleh wakil-wakil rakyat daripada APCO, DAP, PKR yang telah memberi kesedaran dan hujah yang berkaitan dengan isu 40% ini. Ini dan memberi kesan kepada keputusan-keputusan yang dibuat oleh kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan dan mengembalikan hak Sabah dalam MA 63 sehingga kini. Nombor 18. Antara sebab utama selain daripada sebab-sebab yang telah dijelaskan di atas, mengapa saman pemula telah ditarik balik pada waktu itu adalah juga kerana jawatan kuasa teknikal MA 63 telah memutuskan bahawa hak Sabah berdasarkan formula 40% akan menjadi salah satu agenda dalam jawatan kuasa teknikal MA 63 dan dijangka akan diselesaikan dalam tempoh 12 bulan dari 18 Julai 2023. Nombor 18. Nombor 19, berdasarkan kepada perkembangan ini, 2 daripada 3 pengisytiharan telah dituntut dalam saman pemula tersebut telah dipersetujui dan akan dilaksanakan. Setelah diambil kira kemajuan yang telah dicapai dan perkara positif yang boleh dicapai menerusi jawatan kuasa teknikal MA 63 ini, plaintiff atau wakil-wakil rakyat APCO bersama dengan wakil rakyat daripada DAP dan PKR berpendapat bahawa gerak kerja jawatan kuasa teknikal harus disokong dan diberi peluang untuk mencapai objektif yang ditetapkan dalam pelaksanaan niat MA 63. Jelas sekali, pada waktu ini banyak perkara telah terlaksana hasil perbincangan dengan jawatan kuasa teknikal MA 63 ini di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak semenjak penubuhan jawatan kuasa teknikal MA 63 ini pada tahun 2023. Nombor 22. Mungkin wujud persoalan. Mengapa hak Sabah berdasarkan formula 40% yang merupakan satu agenda dalam jawatan kuasa teknikal MA 63 yang dijangka akan diselesaikan dalam tempoh 12 bulan bermula dari 18 Julai 2023 masih belum diselesaikan. Kelewatan pihak kerajaan Negeri Sabah dalam mengemukakan tuntutan 40% secara rasminya untuk jawatan kuasa teknikal MA 63 berbincang dan meneliti tuntutan Kerajaan Negeri Sabah. Nombor 23, APCO. Dengan ini sentiasa berkomitmen dan konsisten dalam tuntutan pengembalian 40% hasil Negeri Sabah ini dan menyokong usaha kerajaan negeri dalam tuntutan ini. Bahkan APCO telah membuat satu inisiatif dan merupakan satu-satunya parti yang telah mengadakan perbincangan disebut perbincangan meja bulat melibatkan beberapa pakar perakaunan, beberapa pakar percukaian, pengauditan, bekas magistrat, pengamal undang-undang dan hasil daripada perbincangan meja bulat ini telah mengemukakan syur mekanisme kepada kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan berkaitan dengan isu pengambilan 40% ini. Nombor 24. Apa yang penting dan pasti, kini pihak kerajaan negeri Sabah juga sudah mengemukakan tuntutan 40% secara rasmi daripada tuntutan rasmi yang dibuat ini. Maka perbincangan dan permuktabadan isu 40% ini dapat dibawa ke peringkat jawatan kuasa teknikal MA 63. Semua pihak di Sabah perlu menyokong usaha dan inisiatif tuntutan hak 40% ini. Pada waktu membuat keputusan terhadap penarikan balik
saman pemula tersebut juga wakil-wakil rakyat dari APCO dan daripada DAP serta daripada PKR telah memutuskan hanya akan menarik balik saman pemula tersebut jika Mahkamah membenarkan hak dan kebebasan untuk memfailkan semula saman pemula OS tersebut jika keputusan-keputusan hasil daripada perbincangan di dalam jawatan kuasa MA63 tersebut dirasakan tidak mencapai atau tidak memenuhi niat yang terkandung dalam MA63 dan adil kepada negeri Sabah. Nombor 26, semasa pendengaran prosiding di Mahkamah Tinggi pada waktu itu, Kerajaan Persekutuan telah bersetuju dengan syarat-syarat wakil-wakil rakyat APCO, DAP dan PKR untuk diberikan hak untuk kebebasan untuk memfailkan semula saman pemula ini di depan Hakim Mahkamah Tinggi. Namun, pendekatan dari pihak Kerajaan Negeri Sabah pada waktu itu semasa dalam prosiding mahkamah adalah membantah hak dan kebebasan memfailkan semula saman pemula ini kepada plaintiff-plaintiff atau wakil-wakil rakyat daripada APCO, DAP dan PKR. Dalam pendengaran di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi pada ketika itu juga dijelaskan bahawa plaintiff-plaintiff atau wakil-wakil rakyat daripada APCO, DAP dan PKR tidak akan bersetuju untuk menarik balik saman pemula ini jika tidak diberikan hak dan kebebasan untuk memfailkan semula saman tersebut. 29, Hakim Mahkamah Tinggi akhirnya bersetuju dan memberikan perintah bahawa hak dan kebebasan kepada plaintiff-plaintiff atau wakil-wakil rakyat daripada APCO, DAP dan PKR untuk memfailkan semula saman pemula tersebut pada bila-bila masa. Ini adalah fakta dan sebab-sebabnya bagaimana keputusan untuk menarik balik saman pemula berlaku. Saya mengetahui fakta dan sebab-sebabnya kerana sayalah peguam yang memfailkan saman pemula dan yang mewakili kesemua plaintiff-plaintiff atau wakil-wakil rakyat ini dan berhujah di mahkamah agar hak dan kebebasan untuk memfailkan saman pemula tersebut dipertahankan. Maka, secara fakta dan hakikatnya, keputusan yang dibuat oleh plaintiff atau wakil-wakil rakyat daripada APCO, DAP dan PKR untuk menarik balik saman pemula tersebut dibuat setelah berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan atas sebab-sebab dan segala faktor-faktor seperti yang telah dijelaskan dan bukannya dibuat tanpa sebab dan sewenang-wenangnya seperti yang telah dimainkan, diputar belitkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atau tidak mengetahui atau memahami fakta yang sebenar. Okey, itu jawapan untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua, di mana suara APCO dalam kerajaan ketika isu kedaulatan perairan negeri Sabah dicabul, iaitu berkaitan blok Ambalat yang kaya dengan sumber mineral gas asli dan minyak? Jawapan, realitinya ini fitnah. Tidak wujud sama sekali kedaulatan perairan Sabah telah dicabul berkaitan dengan blok Ambalat. Perkara ini telah dijadukan satu isu politik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan yang tidak memahami tidak memahami sama sekali berkaitan dengan isu ini. Contohnya, merujuk kepada blok Ambalat adalah tidak tepat. Bagi Malaysia, blok ini dikenali sebagai blok ND6 dan blok ND7 di Laut Sulawesi. Rujukan Ambalat kepada bahagian blok tersebut adalah tidak tepat dan mengelirukan. Oleh yang demikian,
rujukan yang betul kepada kawasan yang berkenaan yang perlu digunakan selaras dengan pendirian Malaysia adalah Laut Sulawesi. Soalan seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan kedaulatan perairan negeri Sabah telah dicabul? Jawapannya, realitinya, soalan yang tidak lengkap dan sengaja untuk mengelirukan rakyat Sabah dan membangkitkan kemarahan rakyat. Latar belakang isu ini perlu difahami. Pertikaian ini telah berlaku sejak beberapa tahun lalu dengan dua-dua negara mendakwa hak ke atas kawasan tersebut. Isu ini melibatkan aspek diplomatik dan ketenteraan. Pelbagai usaha diplomatik telah dilakukan untuk menyelesaikan perkara ini. Tetapi ia tetap menjadi isu yang sensitif dan kompleks bagi kedua-dua negara. Blok ini menjadi perhatian kerana terdapat potensi sumber daya termasuk minyak dan gas. Kedua-dua, Malaysia dan Indonesia, mempunyai tuntutan ke atas kawasan tersebut yang telah menyebabkan pertikaian ke antara dua-dua negara ini. Dalam lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Indonesia pada 27 Jun 2025, kedua-dua pemimpin negara telah mengeluarkan kenyataan bersama berhubung cadangan pembangunan bersama di Laut Sulawesi tanpa menjejaskan atau menarik hak tuntutan dan kedaulatan negara di kawasan tersebut. Cadangan bersama ini adalah merujuk kepada perkara yang masih lagi di peringkat pertimbangan awal bagi meneroka keberangkalian kerjasama tersebut sememangnya belum lagi dimuktamadkan. Kerajaan Persekutuan juga telah menjelaskan komitmen untuk sentiasa bekerjasama rapat dengan Kerajaan Sabah, Negeri Sabah dan Sarawak dalam proses rundingan dan perbincangan bagi menyelesaikan isu persempadanan maritim Malaysia dan Indonesia. Pada 29 Julai tahun 2025, Ketua Menteri Sabah, Datuk Panglima Haji G. Muhammad Nur dan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg telah menyertai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke mesyuarat konsultasi tahunan Malaysia-Indonesia ke-13 yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Antara yang telah dibangkitkan adalah berkenaan dengan isu blok ND6 dan ND7 yang berada di Laut Sulawesi. Ketua Menteri Sabah berkata, lawatan kerja dan perbincangan yang telah diadakan dengan pihak-pihak berkaitan adalah demi kepentingan rakyat dan pembangunan negeri Sabah secara keseluruhan dan adalah amat positif serta tidak seharusnya dipolitikkan. Dengan kehadiran kedua-dua Ketua Menteri Sabah dan Sarawak ini bersama dengan delegasi kanan kerajaan negeri yang terdiri daripada Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri SR Safar Untong yang juga adalah Peguam Besar Negeri, Datuk Brandon Ketso yang adalah juga Setiausaha Aerowal Dalam Negeri dan Penyelidikan, iaitu Datuk Awang Saminan, Datuk Awang Saminan Awang Sahari, serta Pengarah Jabatan Tanah dan Ukur Datuk Menedliu, sudah semestinya akan memastikan hak kedaulatan negeri Sabah tidak terjejas sama sekali dan menunjukkan komitmen Kerajaan Persekutuan untuk bekerjasama rapat dengan Kerajaan Negeri Sabah. Oleh yang demikian, tidak wujud sama sekali persoalan kenapa kononnya APCO tidak bersuara ketika hak Sabah dicabuli. Hak kedaulatan perairan Sabah dalam isu ini tidak sama sekali dicabuli dan APCO memahami perkara ini dan tidak mempolitikkan isu ini dengan hasutan yang berbaur fitnah. Soalan ketiga dan terakhir. Di mana wakil suara Sabah dalam kerajaan ketika APCO diperlukan? Kenapa APCO disisihkan dalam membuat keputusan berkaitan hak dan kedaulatan Sabah? Jawapannya, realitinya APCO sentiasa konsisten dalam perjuangan berkaitan dengan hak dan kedaulatan Sabah seperti yang telah diperjelas di atas. Persoalan
Adakah APCO sekali lagi cuma akan menjadi alat kepada PH dalam mendapat jumlah agihan kerusi daripada PH? Jawapan, APCO tidak pernah membenarkan dirinya dijadikan sebagai alat oleh mana-mana pihak. Gabungan PH adalah gabungan parti-parti politik yang mana berlandaskan kepada kerjasama dan persefahaman dalam hala tuju perjuangan. Mungkin ramai yang tidak menyedari bahawa APCO bekerjasama dengan gabungan Pakatan Harapan PH adalah sewaktu APCO menjadi pembangkang di peringkat persekutuan dan negeri yang mana sebagai blok pembangkang tidak mendapat apa-apa kelebihan dari segi peruntukan atau jawatan dalam kerajaan. Namun, kerjasama ini terjalin berlandaskan kepada satu hala tuju yang sama, untuk melihat negara Malaysia berjaya memenuhi potensinya sebagai semua negara yang maju, berdaulat dan makmur. Rakyatnya seperti yang diniatkan oleh pemimpin pengasas kita sewaktu perjanjian Malaysia ditandatangani. Nombor 2. Adakah APCO membawa rakyat Sabah ke arah menjadi alat semenanjung sahaja? Jawapannya, seperti yang dijelaskan oleh APCO dari dahulu, sangat konsisten, lantang dan komited dalam perjuangan berkaitan dengan hak-hak Sabah dalam merealisasikan niat MA63 untuk melihat sebuah persekutuan Malaysia yang berjaya. Dari segi konteks inilah dapat dilihat juga kerjasama sentiasa terjalin dengan pihak kerajaan persekutuan untuk merealisasikan niat ini. Boleh dilihat dalam kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan pada masa ini, parti-parti tempatan seperti Parti Warisan, PKDM dan ahli-ahli Parlimen Bebas dari Sabah menyokong dan menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan ini. Kerana jika tidak, sudah semestinya mereka juga akan duduk dengan blok pembangkang dan tidak menyokong agenda-agenda kerajaan pusat yang dibawa ke peringkat parlimen, dan keputusan ini juga bermaksud setiap anggota kerajaan perpaduan memahami betapa pentingnya terbentuk kerjasama di antara pemimpin di peringkat negeri Sabah dan peringkat persekutuan. Atas prinsip ini, setiap parti dan pemimpin yang memahami pentingnya kerjasama dengan kerajaan persekutuan dilihat sebagai menjadi alat semenanjung sahaja. Sekiranya APCO diberi tempat di Limbahau khususnya, adakah orang Limbahau terjerumus menjadi tempat alat kepada semenanjung? Jawapannya, sekiranya para pemimpin APCO tidak kira sama ada di Dun Limbahau atau mana-mana dun di negeri Sabah diberi peluang dan tanggungjawab sebagai pilihan kepada rakyat, sudah semestinya para pemimpin APCO akan terus konsisten, komited dan lantang dalam memperjuangkan dan mempertahankan segala yang perlu. Dan yang lebih penting, ianya berlandaskan kepada fakta dan bukannya berlandaskan berdasarkan kepada permainan sentimen semata-mata tanpa mengetahui isu sebenar dan tanpa mempunyai hala tuju yang jelas untuk mencapai penyelesaian dalam segala isu. Renung-renungkan tuan-tuan dan puan-puan. Niat penjelasan saya ini adalah berdasarkan kepada fakta. Apa yang telah berlaku dan bukannya untuk berniat untuk meniadakan atau menuding jari terhadap kesalahan atau kelemahan mana-mana pihak. Tidak sama sekali. Biarlah pemahaman politik kita berbeza. Biarlah pendekatan kita berbeza. Biarlah pendekatan kita kepada penyelesaian segala isu juga berbeza. Namun, yang penting adalah tujuan kita adalah sama. Untuk melihat Persekutuan Malaysia menjadi sebuah negara yang berdaulat, sebuah negara yang maju, sebuah negara yang makmur rakyatnya, seperti yang diniatkan oleh para pemimpin pengasas kita ketika Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dimeterai. Ditulis oleh Nelson W. Angang, Setiausaha Agong APCO, yang juga adalah ahli Dewan Rakyat, yang juga seorang peguam yang masih aktif sampai sekarang. Renung-renungkan. Jika Anda ada apa-apa soalan, sila berikan di dalam inbox. Kita akan jawab sebaik mungkin. Kita jumpa lagi. Bye-bye.